Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, nak tahu apa itu Allah ya Latif, ya Badi', ya Musawwir dalam menu masakan kita? Dan apakah menu masakan kita pada hari ini? Tunggu sebentar saja lagi bersama saya, Ibu Haryati dari Rawdah Kitchen, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kembali kita bersama saya, Ibu Haryati dari Rawdah Kitchen. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih sudi bersama-sama saya dalam episod kita memasak sambil berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat sentiasa saja dilindungi oleh Allah ya Hafiz ya Muhaimin, sentiasa diberkahi oleh Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, dan sentiasa saja berada dalam kecemerlangan kesihatan dari Allah ya Salam. InsyaAllah kali ini kita nak buat menu yang kegemaran anak-anak, yang mudah, simple, dan ia datangkan rasa yang sangat luar biasa dan sedap, insyaAllah. Hari ini menu kita ialah nasi tumis. InsyaAllah kita akan buat nasi tumis ini supaya anak-anak kita dapat bertukar-tukar cita rasa dan menikmati bagaimana Allah ya Rahman ya Rahim menyayangi mereka, Allah ya Musawwir memberi daya kreativiti, dan Allah ya Bar ya Karim memberi daya kebaikan bila mana kita bertukar-tukar menu masakan kita agar mereka dapat menikmatinya bersama, insya-Allah. InsyaAllah untuk kita hari ini menu kita nasi tumis ni kita perlukan bahan-bahannya yang khususnya pastilah beras. InsyaAllah ikut kemampuan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim. Sekiranya sahabat nak menggunakan beras mati, dipersilakan. Sekiranya sahabat-sahabat nak menggunakan beras-beras biasa juga, dipersilakan. Apakah perbezaan beras mati dengan beras biasa? Beras mati ni dia lebih panjang dan dia lebih cantik, berbeza dengan beras biasa. Kerana beras biasa itu ada lebihan kanji. Jadi, sahabat-sahabat hanya perlu memainkan peranan dengan penggunaan air ketika memasaknya. InsyaAllah, itu tergantung kepada sahabat-sahabat. Bagaimana caranya? Tanya saja dengan Allah. Ya Allah, ya Nur ya Hadi ya Haq. Ya Allah, pancarkan cahaya petunjuk kebenaran kepadaku. Apakah yang perlu aku lakukan dan beras mana yang perlu aku masak? InsyaAllah Allah tunjukkan kepada kita. Jadi insyaAllah pada sahabat-sahabat, yang lain seterusnya kita perlukan bawang. Di sini saya dah siapkan bawang. Di dalam ni saya telah kisar bawang besar, bawang putih dan juga halia bersama di dalam ni untuk kita tumis. Dan kita juga ada di sini serai lengkuas yang telah dikisar. Untuk bahan menumis, kita perlukan minyak sapi. Sahabat-sahabat boleh menggunakan minyak sapi apa sahaja jenis, dan saya di sini menggunakan minyak sapi biasa saja. Dan sahabat-sahabat boleh gantikan minyak sapi ini kalau tidak ada, gunakan dengan mentega. Kemudian saya gunakan di sini minyak jagung. Kenapa gunakan minyak jagung? Sebab kita dah ada minyak sapi. Kalau sahabat-sahabat gantikan minyak sapi ni kepada mentega, jadi minyak jagung ni sahabat boleh gantikan dengan minyak masak biasa yang telah digunakan selepas menggoreng ayam. Ia juga lebih sedap, insya-Allah. Dan di sini kita ada rempah tumis, iaitu rempah 3 serangkai. Saya memerlukan sehelai daun pandan, sedikit daun sup, dan saya memerlukan di sini cube pati ayam untuk memberikan rasa keenakan kepada nasi kita. Dan saya memerlukan di sini mixed vegetable ataupun sayur campur yang frozen, yang mudah supaya kita gaulkan pada setelah nasi kita masak supaya nampak cantik. Dan saya perlukan susu cair, yang mana susu cair ini akan dijadikan susu masam ataupun tairu yang akan dicampurkan dengan perahan air limau.
Dan saya menggunakan sedikit pewarna kuning untuk nampakkan warna nasi kita itu lebih cantik, yang dipercantikkan oleh Allah ya badi, insya-Allah. Jadi tangan berbuang masa, mari kita terus saja memasak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Insya-Allah kita masukkan minyak sapi kita. Jangan terlalu banyak minyak sapi, nanti dia akan jadikan kita punya nasi ni terlalu muak. Sebab itu bila guna minyak sapi, kita menggunakan minyak jagung untuk memberikan kestabilan rasa supaya dia tidak rasa muak. Kita masukkan saja rempah 3 serangkai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sekali daun pandan. Kita masukkan daun sup. Daun sup ni sahabat-sahabat boleh potong ataupun sekadar patah-patahkan saja pun tak ada masalah. Sesudah itu barulah kita masukkan bawang yang telah dikisar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan sekali serai dan lengkuas yang telah dikisar. Insya-Allah haruman bunga daun sup, kemudian bunga lawang ataupun kayu manis 3 serangkai digabungkan dengan daun pandan dah menaikkan satu aroma yang sangat luar biasa menariknya, insya-Allah. Kita tunggu sedikit lagi supaya aromanya lebih menyerah, insya-Allah. Jangan terlupa bacaan doa kita seperti biasa. La salaha min dunillahi kashifah. La salaha min dunillahi kashifah. Subhanallah. Aroma bawang, halia, lengkuas semuanya telah disatukan oleh Allah ya Jami. Kita boleh masukkan sekali kita punya stok ayam ya. Stok ayam ataupun pati ayam. Di sini saya menggunakan 4 pati ayam. Tujuannya ialah nak jadikan nasi kita ini sedap seperti nasi ayam, tetapi dia sedikit lebih lemak, tetapi dia bukan seperti nasi minyak. Okey, insya-Allah kita nak masukkan air, dan sukatan air ni dia perlu sama dengan sukatan beras supaya nasi kita tidak lembek dan tidak keras. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mukib. Kita masukkan terus saja garam secukup rasa untuk nasi kita ini tidak terlalu tawar. Tetapi jangan terlalu banyak sebab kita dah ada masukkan tadi cube ayam ataupun kita masukkan tadi stok ayam ya. Jadi tak perlu banyak sangat, insya-Allah. Kita tunggu seketika untuk air ini mendidih dahulu, barulah kita masukkan beras kita nanti, insya-Allah. Alhamdulillah,
air kita dah mula mendidih. Jadi kita bolehlah masukkan beras. Kenapa perlu tunggukan air mendidih baru kita masuk beras? Sebab kita nakkan beras ini dia cantik dimasak. Kalau kita masakkan sekali ketika air belum mendidih, maka dia akan lebih kembang. Di sini kita boleh terus saja masukkan sedikit pewarna kuning untuk nampakkan kita punya nasi ini lebih cantik dan lebih menarik, insya-Allah. Tapi jangan terlalu banyak. Di sini saya menggunakan sekitar setengah sudu saja. Kita tutupkan seketika, beri laluan kepada nasi kita masak. Sebentar ya sahabat. InsyaAllah, sementara kita nak tunggukan nasi kita ni masak, saya nak ajar sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah bagaimana nak buat susu masam ataupun tairo. Atau sahabat-sahabat boleh saja beli terus susu masam di kedai-kedai ya. Ada dua kaedah. Satu, sahabat boleh menggunakan susu ni dan dicampur dengan oren sangkuit. Air oren sangkuit pati sangkuit yang kita buat air selalunya. Atau sahabat boleh guna kaedah kedua, menggunakan perahan air limau. Caranya campur sahaja dan kacau. Dia akan bertukar kepada seperti ada ketulan-ketulan kecil. Ini menandakan susu yang manis tadi dah bertukar menjadi masam ataupun basi. Tujuan susu masam ni adalah untuk melembutkan nasi kita. Allah ya Latif, ya Musawwir. Bau limau. Subhanallah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lihat sikit. Jangan dibiarkan terus, nanti dia hangit di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tu warnanya. Dia tidak berapa kuning dan tidak pucat putih. Waktu ni, sahabat-sahabat bolehlah masukkan susu yang telah dijadikan tairo tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu, jangan lupa minta dengan Allah ya Rahman ya Rahim ya Jami, agar Allah ini sentiasa menyatukan hati-hati kita bersama seluruh ahli keluarga kita. Ini perbezaan bila kita menggunakan beras mati. Berasnya lebih panjang dan dia tidak terlalu lembik. Kalau sahabat-sahabat menggunakan beras biasa, penggunaan air itu perlulah dikurangkan sedikit. Sekarang kita tunggukan nasi kita seketika supaya ia masak. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kita ini menyediakan makanan-makanan kita, jangan pernahlah kita lupa bahawa kenakalan anak-anak adalah berpunca dari kita. Anak-anak nakal disebabkan ketika kita ini menyediakan makanan, kita sering kali berleter. Sering kali kita memarahi anak-anak kita, sering kali kita mengumpat mengata jiran tetangga kita. Maka itu, energi kemarahan itu akan mengalir daripada tangan kita kepada makanan-makanan yang sedang dimasak. Dan akhirnya, ahli keluarga kita yang menikmati makanan itu akan merasakan satu energi yang tidak bagus. Dan akhirnya, akhlak mereka itu tadi
dialirkan dengan aliran energi yang negatif. Maka itu hari ini Allah ciptakan kenakalan anak-anak adalah sebenarnya untuk Allah ini menarik kita kembali, memperbaiki kehidupan kita, insya-Allah. Kita lihat dahulu nasi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kita dah mula kecilkan api. Kita dah mula mengering. Dan kita hanya nak menunggu nasi kita masak untuk dikering. Dalam proses ini, sahabat-sahabat bolehlah masukkan mix vegetable kita di atasnya supaya ia akan masak. Okey, sahabat-sahabat, untuk mengelakkan nasi kita ini dikeluar wap di kiri kanan supaya ia ni mudah masak. Jadi ini saya ajarkan satu tekniknya. Sahabat-sahabat boleh ambil tisu ataupun ambil satu kertas, letakkan seperti ini. Tujuannya ialah kita tak nak ada wap keluar di pada keliling periuk kita. Musawirkan Allah. Kreatif sangat Allah ini. InsyaAllah. Kemudian kita tutup seperti biasa nasi kita sehinggalah nasi kita ini benar-benar masak. InsyaAllah. Alhamdulillah nasi kita dah nampak masak sebab kita tahu daripada wap-wap yang telah dikeluarkan oleh Allah daripada tepi-tepi ni, insya-Allah. Maka kita boleh tutup dahulu api kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya awal, ya muakhir. Allah yang memulakan kita masak dan Allah juga yang mengakhirkan. Subhanallah, Allahumma ya Kudus. Allah ya Kudus menyempurnakan menu kita hari ini. Kita lihat, kita buang dahulu kertas-kertas yang ada di sini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah ya Rahman ya Rahim. Inilah hasil apabila kita sambil memasak berzikir nama Allah, kita menyebut-nyebut nama Allah, memuji hanya kepada Allah ya Hamid ya Majid, dan kebergantungan kita hanya kepada Allah ya Ahad ya Samad. InsyaAllah kita cuba hidang dan kita lihat apa hasil daripada Allah ya Razak ya Nafi' kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik kan sahabat? Inilah hasil nasi tumis kita hari ini. Bagaimana hari ini kita lihat Allah ya Jami yang maha mengumpulkan, menyatukan. Allah kumpulkan beras-beras yang sebiji demi sebiji ini dan Allah kumpulkan semua sayuran-sayuran yang menghasilkan rasa sedap yang diberi kesedapan oleh Allah yang Mukit yang Muksid. Di sinilah dia kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. Maka fabi'ai ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi hendak kita dustakan? Kecuali kita perlulah sentiasa bersyukur kepada Allah ya Syakur ya Razak atas segala nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Inilah juga hasil daripada apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita nikmati bersama. Jangan lupa kepada sahabat-sahabat untuk terus bersama-sama dengan saya. InsyaAllah kita rasa dahulu menu yang telah kita sediakan pada petang ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat daripada beras ini, kita nampak Allah ya Latif yang maha melembutkan. Allah telah melembutkan beras tadi dicampurkan dengan air, maka ia dilembutkan oleh Allah ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedapnya. Nikmat mana hendak kita dustakan? Apa sahaja keinginan kita, Allah ya Sami, maha mendengar. Allah mendengar apa yang kita inginkan. Dan Allah yang Mujib, yang maha mengabulkan. Sentiasa saja ingin memberi segala permintaan kita. Maka datanglah kepada Allah,
dalam berbagai-bagai cara. Di antaranya, datang kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan kita berzikir ketika kita menyediakan makanan-makanan untuk ahli keluarga kita. Kalau sahabat-sahabat suka kepada makanan ini, suka kepada rancangan ini, jangan pernah lupa untuk like, subscribe dan juga komen serta share kepada sahabat-sahabat yang lain agar lebih ramai lagi dapat manfaat, kerana bila mana menonton video ini, sahabat-sahabat secara langsung mendengar nama-nama Allah. Mudah-mudahan dengan kita ini mendengar nama-nama Allah, hati kita akan tertawan kepada Allah. Hati kita akan sentiasa menyayangi Allah ya Rahman ya Rahim, dan cinta kita hanya kepada Allah ya Wadud. Dan akhirnya kita akan sujud tersungkur kepada Allah ya Ahad, ya Wahid, ya Samad. InsyaAllah bertemu dengan saya pada masa akan datang. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Mak Midah Santan yang sponsor kepada Bursanah saya hari ini. Dan syukur saya tidak terhingga kepada E-Skill Production yang tetap bersama setia dengan saya untuk kita terus menyebarkan sinar hidayah Allah. Mudah-mudahan sinaran hidayah ini dapat kita menyebarluaskan ke seluruh alam buana ini, ke 7 petala langit dan 7 petala bumi. Mudah-mudahan kebaikan dari sisi Allah, kerahmatan dari sisi Allah menjadikan kita sentiasa cinta kepada apa yang Allah cinta. Kita akan sentiasa rindu kepada apa yang Allah rindu, dan kita sentiasa kasih kepada apa yang Allah kasihi. InsyaAllah bertemu saya pada masa yang akan datang, pada episod dan menu-menu yang akan datang daripada Raudah Kitchen, iaitu bersama saya, Ibu Haryati. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.